Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ke-43 di bawah tajuk fadilat menziarahi orang sakit dan menziarahi kawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadin an tibta wa taba mansyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan." Tolong tutup kipasnya dah. Dia masuk dalam laptop. Sini kan? Belakang Ustaz. Sesiapa mengunjungi orang sakit atau menziarahi seorang saudaranya yang dia berkawan dengannya kerana Allah, mengunjungi kerana Allah, ataupun menziarahi, mengunjungi orang sakit atau menziarahi saudaranya kerana Allah, bukan kerana suatu sebab yang lain, seorang penyeru akan menyeru. Seorang penyeru akan menyeru. Jadi sudah tentu yang akan menyeru ini adalah malaikat Allah. Engkau telah berbuat baik, perjalanan engkau adalah baik, dan engkau telah menyediakan satu tempat persinggahan dalam surga. Jadi orang yang menziarahi orang sakit, setiap kali dia menziarahi, dan begitu juga menziarahi saudaranya kerana Allah, maka Allah menyediakan tempat dalam surga, tempat persinggahan dalam surga untuk dia. Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibn Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menurut Imam At-Tirmizi, hadis ini gharib. Menurut Syekh Shu'aib Al-Arnaud, isnadnya adalah dhaif. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man ata akhal muslima aidan masya fi kharafatil jannati hatta yajlis fa idza jalasa ghamarathu rahmah fa in kana ghudwatan shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsi fa in kana masa'an shalla alaihi 70,000 malakin hatta yusbih. Sesiapa pergi kepada saudaranya se-Islam kerana mengunjunginya yang sedang sakit, ketika dalam perjalanan pergi itu dia berjalan di satu lorong syurga hinggalah ke saat dia hendak mula duduk bersama saudaranya. Apabila dia telah duduk, rahmat akan melitupinya. Jadi ketika dalam perjalanan dia nak pergi itu, dia seolah melalui lorong-lorong dalam syurga. Dia seolah melalui lorong-lorong dalam syurga. Walaupun perjalanan dia itu di dunia, tapi seolah dia sedang melalui jalan lorong-lorong dalam syurga. Sama juga dengan menuntut ilmu. Dalam satu hadis Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sesiapa yang melalui satu jalan untuk mencari satu ilmu, nescaya Allah akan mudahkan perjalanannya ke syurga. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan dia sedang dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Walaupun kita tak nampak, tapi hakikatnya begitulah. Orang yang menuntut ilmu, yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, dia hakikatnya sedang berjalan menuju syurga. Dan dia sedang berada di bawah
naungan rahmat, keampunan. Kerana malaikat ini biasa-biasanya kalau dia berdoa, dia berselawat, dua lah yang difahami, yang dihurai oleh ulama, iaitu dia mendoakan rahmat dan juga keampunan. Itu dalam perjalanan, dia seolah-olah melalui lorong dalam syurga, sehinggalah dia sampai kepada saudaranya yang sakit yang dia ziarah itu. Apabila dia duduk, kata Nabi, rahmat akan melitupinya, dan dia akan dinaungi oleh rahmat Allah. Jika ketika dia keluar itu pagi, 70,000 malaikat akan berselawat untuknya hingga petang. Dan jika dia keluar itu petang, 70,000 malaikat akan berselawat untuknya hingga pagi esoknya. Hadis sebagaimana dicatat oleh Imam Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah dan juga Imam Ahmad. Status hadis adalah sahih mauquf. Mauquf ini iaitu hadis mauquf, iaitu hadis yang sampai kepada sahabat. Maknanya sahabat tidak sandarkan kepada Rasulullah. Tapi kita sedia maklumlah sahabat-sahabat ini, kulluhum udulun, semua sahabat itu adalah adil salih, tak pandai berbohong. Jadi hadis-hadis yang sebegini ini, hadis-hadis tentang ghaibiyat yang menyebutkan tentang pahala, walaupun mereka tidak sandarkan kepada Nabi, tapi hakikatnya adalah daripada Nabi SAW. Hadis yang hampir serupa diriwayatkan juga dari Sauban radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Sahih Muslim. Ini kelebihan yang sangat besar bagi orang yang menziarahi saudaranya yang sakit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang berikutnya, hadis 45, fadilat istighfar. Man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufira lahu wa in kana qad farra min az-zahf. Sesiapa mengucapkan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum pun boleh dhammah, ataupun nak baca al hayyul qayyum pun boleh juga. Wa atubu ilaih, akan diampunkan dosanya sekalipun dosa lari daripada medan perang. Besar mana sekalipun dosa dia, kata Nabi, akan diampunkan kalau dia beristighfar kepada Allah dengan istighfar ini, iaitu astaghfirullahal azim, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadis bagaimana terdapat dalam Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, dari Zaid maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah, menurut Syekh Syuaib Al-Arnaud, hadis sahihun li ghairihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala uallimuka kalimatin idza qultahunna ghufira laka ala annahum maghfurun laka. Qul la ilaha illallahul aliyyul azim, la ilaha illallah wal halimul karim, subhanallahi rabbil arsil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, aku ingin mengajar kamu beberapa kalimat yang jika kamu ucapkannya, nescaya Allah akan mengampunkan kamu. Ini juga lafaz istighfar. Kalau tadi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, adapun lafaz istighfar yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali ini, bunyi dia la ilaha illallah al-aliyyul azim, la ilaha illallah wal halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-aliyyul azim, la ilaha illallah wal halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kata Nabi menyebutkan bahawa kalau kamu mengucapkan kalimat-kalimat ini, nescaya dosa-dosa kamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis bagaimana direkodkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dia, dan itu juga oleh Imam Tirmizi.
serta Imam Ibn Hibban. Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi ataupun Jami' At-Tirmizi, Imam Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban. Status hadis adalah hasan. Status hadis adalah hadis hasan. Biasanya kalau kita tidak kutkan ulama, maknanya Imam Tirmizi lah. Imam Tirmizi menyebutkan hadis hasan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min mujibatil maghfirati badlus salami wa husnul kalami. Dari perkara yang mewajibkan maghfirah, keampunan Allah, di antara perkara yang jika seseorang itu melakukannya pasti, wajib di sini mana pasti dia akan mendapat keampunan Allah, yaitu kata Nabi, badlus salam, suka memberi salam kepada siapa saja yang dia temui, dan wa husnul kalami, dan mengelokkan percakapan. Bercakap ni cakap elok dengan orang lain, insya-Allah Allah Ta'ala akan mengampunkan kita. Kalau cakap kasar ini, dia menjauhkan kita daripada keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis sebagaimana dicatat oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, menurut Imam Al-Iraqi isnadnya jayyid, isnadnya sanad hadis adalah baik, sebagaimana yang dicatat oleh Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, syarah kepada Al-Jami'us Saghir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Kebahagiaanlah untuk orang yang mendapati dalam buku catatannya di akhirat istighfar yang banyak. Beruntung. Tuba ni mana untung? Beruntunglah orang yang ketika dia berhadapan dengan Allah Ta'ala nanti, dibuka buku catatan dia, lalu didapati dalam buku catatan itu banyak istighfar, istighfaran katsira. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Kebahagiaanlah ataupun keuntunganlah bagi orang yang mendapati dalam buku catatannya di akhirat istighfar yang banyak. Sunan Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, hadis ini terdapat dalam Sunan Ibn Majah dari Abdullah bin Bus radhiyallahu anhu, menurut Imam An-Nawawi rahimahullah sanadnya adalah jayyid. Mana hadis ini sanadnya adalah baik, hasanun, hasan. Faidul Qadir, sebagaimana dicatat oleh Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala ta'aman thumma qala alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Sesiapa menikmati makanan kemudian dia membaca doa selepas makan, ini yang agak asing sikitlah daripada kita orang Melayu, kerana kita orang Melayu selalu baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tapi di sini dia bunyi dia lain sikit, iaitu alhamdulillahilladzi at'amani hadha at'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Siapa yang baca bacaan ini, nescaya akan diampunkan untuknya segala dosa yang lalu. Akan diampunkan untuknya segala dosa yang lalu. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji milik Allah yang memberi aku makan makanan ini dan memberi rezeki kepadaku dengannya, tanpa daya dariku dan tanpa kekuatan, yang akan diampunkan untuknya segala dosa yang lalu. Kemudian kata Nabi lagi, sesiapa memakai satu pakaian lalu dia berkata, yakni dia membaca doa, alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba,
wa razaqanihi min ghairi haulin minni, akan diampunkan untuknya segala dosa yang lalu dan yang kemudian. Mana dia pakai pakaian, dia tukar kalimah tadi makan, allazi at'amani hadha at'am. Kalau pakai pula allazi kasani hadha saub, segala puji bagi Allah yang memakaikan daku pakaian ini dan memberi rezeki kepadaku dengannya tanpa daya dariku dan tanpa kekuatan, akan diampunkan untuknya segala dosa yang lalu dan yang kemudian. Hadis sebagaimana dicatat, direkodkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abi Daud, oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, dan begitu juga Imam Tirmizi serta Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi yang bernama Muaz bin Anas Al-Juhani. Status hadis isnadnya adalah hasan. Ini hadis yang mana sanadnya adalah hasan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang terakhir, hadis 50. Alhamdulillah, kita baca sikit-sikit pelan-pelan sampai juga kita hadis yang ke-50. Kalau tak baca 10 pun tak sampai. Sebab tu hadis ni dia kena baca saja sampai, tak baca saja tak sampailah. Sebab tu orang dulu dia baca Sahih Al-Bukhari, ada 7,000 hadis, dia baca, sedap tak sedap habis 7,000 hadis. Tapi orang Melayu ni dia tak suka, bukan tak suka tu beratlah. Dia sebut tak suka tu, tak ada istilah tak suka, tak baca. Suka tu suka, tapi tak baca. Orang tabligh dia rajin baca Fadhil Amal. Cuba tanya orang tabligh yang lama-lama ni, berapa kali dia habis kitab Fadhil Amal? Mungkin berpuluh-puluh kali, mungkin 20 kali, 30 kali, sebab dia baca. Lepas sembahyang baca 1-2 hadis. Kita baca juga, baca Facebook, baca internet, bacalah. Sebab tu dia banyaklah baca juga. Sebab tu apa-apa pun kena baca. Quran baca satu hari 1 ayat 2 ayat, lama-lama khatam Quran. Asal baca saja. Tapi kalau tak baca tak khatam lah. Asal baca saja pasti akan khatam Quran. Satu hari baca 2 ayat 3 ayat, lambat laun akan sampailah surah An-Nas. Hadis pun sama, buku pun sama juga, kitab-kitab pun sama juga. Ada orang mengaji kitab Jawi, dia rajin mengaji, rajin menadah, akhirnya habislah juga, walaupun setahun 2 tahun. Jadi hadis yang terakhir, sabda Nabi SAW, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Sesiapa memohon ampun untuk semua kaum beriman, lelaki dan perempuan. Mana dia minta ampun, sebagaimana khatib selalu baca dalam khutbah tu. Ya Allah, maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, berilah keampunan untuk sekalian orang beriman lelaki dan perempuan, orang Islam lelaki dan perempuan yang hidup ataupun yang telah mati. Maka kata Nabi, sesiapa memohon keampunan Allah untuk semua orang beriman lelaki dan perempuan, Allah akan menulis untuknya bagi setiap orang beriman lelaki dan orang beriman perempuan satu kebajikan untuk dia. Kita bayangkan, senang-senang saja kita dapat Allah Ta'ala beri kebajikan untuk kita bila kita minta ampun untuk sekalian orang beriman. Orang beriman yang ada lah ni pun, yang tak mati lagi ni, yang tak ke dunia lah ni pun ada 2,000 juta lebih. Ada 2,000 juta. Bayangkanlah kalau kita minta ampun sama yang telah mati, yang telah hidup, maka mungkin berjuta-juta kita dapat. Hadis ini direkodkan oleh Imam At-Tabrani dalam Musnad Asy-Syamiyyin daripada sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Menurut Imam Al-Haytami, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, seorang muhaddisin pada yang sama, seorang faqih mazhab Syafi'i, kata dia isnadnya jayyid.
isnad hadis ini adalah jayyid. Dan hadis yang sahih, hadis yang hasan insya-Allah. Majma' Az-Zawaid, sebagaimana dia tulis dalam Majma' Az-Zawaid. Alhamdulillah selesai kuliah kita. Jadi malam ni pun kuliah habislah. Selesai insya-Allah minggu depan saya sambung balik. Sambung lagi minggu depan. Mungkin kita hadis juga lah kot. Kita hadis juga kita sambung insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa lah sikit ambil berkat berkat khatam kitab kita ni. Walaupun tak banyak 50 hadis saja, tapi alhamdulillah 50 hadisan fi fadailil a'mal. 50 hadis tentang fadilat amalan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa rahmatullahi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharrin ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yustajabu lah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.